وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ألهمنا علما نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك وانصر أنت الفهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات الوهم وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا ويفقه قولنا قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Sekarang. Dan yaitu mustahil kerana dalil kita dan yaitu mustahil kerana dur artinya berkeliling atau tasalsul artinya berhubung-hubung yang tiada berkesudahan dan kedua-duanya itu mustahil. Kita masih dalam dalil bagi sifat qidam. Dalil bagi qidam kita ulang balik. Dalil qidam Allah Ta'ala dan dalil qidam Allah Ta'ala itu bahwasanya jika ada ia baharu nascaya berhajat ia kepada yang membaharukan dia. Dalil bagi qidam Allah Ta'ala ialah kita fikir begini, kita kira begini. Jikalau ada ia Allah Ta'ala baharu. Kalau fardu takdirnya Allah Ta'ala itu baharu. Baharu mengikut makna yang terlepas, maknanya ada dia didului oleh tiada. Ada dia didului oleh tiada. Mana belum pada nak ada tu, dia tidak ada. Sekiranya fardunya jika ada ia Allah itu baharu. Kalau baharu maknanya belum nak ada tu dia tidak ada. Nasjaya berhajat ia kepada yang membaharukan dia, yakni yang menjadikan dia. Tentu sekali dia berhajat kepada yang membaharukan dia, kepada yang menjadikan dia. Sebab asal dia tidak ada. Sebab baru-baru seperti kata tadi itu ialah belum pada nak ada tu dia tidak ada. Itu dikatakan yang baru. Maka daripada asalnya tak ada kepada jadi ada, mestilah kena ada yang menjadikan. Seperti kita makhluk ini sebab asal kita tidak ada. Tiba-tibanya ada sekarang, maka tentu sekali kena ada yang menjadikan kita, membaharukan kita. Maka jika ia baharu, nasjaya berhajat ia kepada yang membaharukan dia. Sebab asal dia tidak ada. Asal dia tidak ada, kita nak fardu, kita fardu kata dia lah yang menjadikan dia sendiri, itu tak boleh diterima oleh akal. Nak kata dia tu mengadakan, membuatkan, menjadikan dia sendiri, itu memanglah tak diterima oleh akal. Maka tak dapat tidaklah
kena ada yang menjadikan dia. Mestilah kena ada yang menjadikan dia. Nak kata dia tu mengadakan dia sendiri, menjadikan dia sendiri tu tak boleh. Lagi pulanya kita nak katanya tiba-tiba ada sendiri dengan tidak ada siapa yang membuat pun tak boleh terima juga. Nak kata ada sendiri dengan tidak ada, asalnya tak ada, tiba-tiba ada sendiri dengan tidak ada siapa yang menjadikan dia, itu pun tak boleh terima juga. Sebab ya asalnya tak ada. Nak jadi berat sebelah balik ada tu, mesti kena ada yang mengada. Sebab asalnya tak ada kepada jadi ada, itu satu perubahan, mesti kena ada yang mengubah. Lalu tu lazim daripada kata dia tu baru, lazim daripada fardu Allah Ta'ala itu baru, tentu sekali dia berajak kepada yang menjadikan. Mana ada dia tu mesti kena ada yang menjadikan dia. Itu daripada katanya kita fardu kata dia tu baru. Tentu sekali kena ada yang menjadikan dia. Nascaya berhajat ia kepada yang membarukan dia. Mana berhajat ia pada nak ada dia. Berhajat ia, perlu ia, nak kena ia kepada pada nak jadi ada dia tu, berhajat kepada yang membarukan dia, yakni kepada yang menjadikan dia. Pasal panggil yang baru tu, membaru tu sebab kata dia tu baru. Apabila baru, mana baru ada. Belum pada ni tidak ada. Maksudnya begitu. Baru maknanya sekarang ada. Belum pada nak ada tu dia tiada. Lepas tu baru apabila kata ada kama dia pada tak ada tu dikatakan baru. Apabila ada kama pada tak ada tu dikatanya ada yang membaharukan. Membaharu mana buat menjadi ada selepas pada tak ada. Maksudnya yang menjadi. Yang menjadi daripada asal tidak ada kepada jadi ada. Maka apabila kata berhajat Allah Ta'ala kepada yang menjadikan dia, kepada yang membaharukan dia, itu dan iaitu mustahil. Dan iaitu berhajat ia kepada yang membaharukan dia itu mustahil. Tak diterimai oleh akal. Benda bukan benda yang tak berlaku sama sekali. Perkara yang mustahil. Adalah perkara yang mustahil yang tak diterimai oleh akal. Kenapa? Kenapa kau boleh dikatakan berhajat Allah Ta'ala kepada yang membaharukan dia itu adalah mustahil? Kerana dur, arti dur dengan bahasa Melayu berkeliling, berpusing atau tasalsul. Artinya berhubung-hubung yang tiada kesudahan. Jadi maksudnya apabila kalaulah Tuhan itu berhajat kepada yang menjadi, membawa kepada dur, membawa kepada tasalsul. Maka dia kata depan tu dan kedua-duanya, yakni tiap-tiap daripada kedua dur dan tasalsul itu mustahil. Tetapi kenapa katanya dur itu mustahil? Kenapa katanya tasasul itu mustahil? Maka sebabnya dur asalnya baca daurun. Asalnya baca daurun, tapi nak ambil senangnya kita baca dur. Tapi mengikut lugah asalnya daurun. Daurun terjemahan dianya berkeliling, artinya berpusing, patah balik. Dur maknanya berpusing, jadi terhenti oleh suatu perkara di atas suatu perkara yang mana suatu perkara terhenti di atas dia. Itu payah nak, susah nak faham.
Jadi kalau ngikut kitab saya ni ada di tepi. Di tepi itu ada tulis qauluhu daurun. Ada qauluhu daurun. Lepas tu dia katanya kalau ada di tepi ada tulis di tepi atasnya setengah tu di bawah. Dia katanya qauluhu daurun dan ia dua bahagai. Dur itu ada dua bahagai. Pertama daurun musarrahun. Pertama panggil dur musarrah. Artinya yang dinyatakan. Mana dur yang jelas. Yang dinyatakan, yang dijelaskan. Mana mudah nak nampak. Iaitulah yang ada ia dengan dua martabat. Mana dur yang ada dua martabat, dua peringkat. Seperti menjadi Zaid akan Umar dan Umar menjadi akan Zaid. Itu mana berkeliling, berpusingan. Zaid dia baru. Apabila kata Zaid itu baru, soalnya siapa yang menjadikan Zaid? Jawabnya Umar. Lepas tu Umar tu pulaknya baru juga. Maka soalnya siapa yang menjadikan Umar itu? Maka jawabnya menjadikan Umar itu Zaid lah. Zaid lah yang menjadi akan Umar. Jadi berkeliling. Zaid menjadikan Umar, Umar menjadikan Zaid. Maka rupanya begitu, ialah rupa dur musarrah dia panggil. Maka di sini kalau kita katanya Allah itu baru mesti kena ada yang menjadikan dia, yang menjadikan Allah. Yang menjadi Allah itu kita letak nama dianya satu masalah. Maka Allah dijadi oleh satu, maka satu tu pun baru juga. Maka satu kita fardu kata dia tu baru juga. Maka satu tu soalnya siapakah yang menjadikan satu? Jawabnya Allah lah yang menjadikan satu. Mana satu menjadikan Allah, Allah menjadikan satu. Seperti misal dia katanya Umar, Zaid menjadi akan Umar, Umar menjadikan Zaid. Maka di situ rupanya dur musarrah, maka ini adalah perkara yang mustahil. Mustahil, kenapa boleh kata mustahil? Sebabnya kalau kita katanya Zaid yang menjadi akan Umar, mana Zaid yang menjadi, Umar itu yang kena jadi. Zaid menjadi akan Umar, mana Zaid yang menjadi, Umar tu yang kena jadi. Maka tilik di situ Zaid yang menjadi, mana Zaid dah ada, Umar belum ada. Sebab kalau Umar dah ada, tak boleh nak mengada. Tak boleh nak menjadi. Mana kalau kita fardu kata Zaid yang menjadikan Umar, mana Zaid dah ada belum pada Umar. Umar ketika hendak Zaid hendak menjadi itu, Umar belum ada. Mana Zaid dah ada, Umar belum ada. Itu tilik kepada Zaid lah yang menjadikan Umar. Kemudian Zaid pula, siapa yang menjadikan Zaid? Jawabnya Umar. Maka Umar menjadikan Zaid. Umar menjadikan Zaid. Maka Umar itu yang menjadi, Zaid itu yang kena jadi. Zaid itu yang kena jadi, mana Umar dah ada belum pada Zaid, Zaid ada kemudian daripada Umar. Mana ketika Umar hendak menjadikan Zaid, belum pada Umar menjadikan Zaid itu, Zaid belum ada, Umar dah ada. Jadi tiap-tiap daripada dua fardu san itu di Zaid sendiri, di diri Zaid itu ada beripun apa dia? Ada dan tiada. Di Umar pun ada beripun, berhimpun, ada dan tiada. Sebab kita fardu kalau tilik kepada kata Zaid itu menjadikan Umar, Zaid dah ada.
tilik kepada Umar menjadikan Zaid, Zaid belum ada, tak ada lagi. Jadi di Zaid itu ada dan tiada. Maka begitu juga pada Umar pun begitu juga. Tilik kepada Zaid menjadikan Umar, maka Umar ketika belum jadi, Umar belum ada, tak ada lagi. Tilik kepada Umar menjadikan Zaid, Umar dah ada. Jadi di Umar seorang ini, ada pun berlaku di dia, tiada pun berlaku di dia. Jadi beri pun ada dan tiada di Zaid dan di Umar. Maka beri pun ada dan tiada, kita dah maklum ada dan tiada adalah dua perkara yang berlawanan. Ada dan tiada adalah dua perkara yang berlawanan. Maka tiap-tiap dua perkara yang berlawanan tak boleh berhimpun. Tak terima pada akal berhimpun kedua-dua benda yang berlawanan. Jadi maknanya dur itu pasal mustahil dianya, sebab jadi mustahil dianya sebab ada beri pun dua benda yang berlawanan. Dan juga satu laginya Zaid, tilik kepada Zaid menjadikan Umar, mana Zaid itu yang ada dahulu, Umar ada di belakang. Sebab Zaid yang menjadikan Umar, mestilah Zaid itu ada dahulu pada Umar, Umar di belakang Zaid. Kemudian daripada Zaid. Dan tilik kepada Umar menjadikan Zaid, maka Umar ada dahulu, Zaid ada kemudian. Jadi maknanya beri pun dua berlawanan juga. Sebab di Zaid itu ada dahulu dan kemudian, di Umar pun ada dahulu dan kemudian. Jadi itu pun beri pun dua benda yang berlawanan juga. Maka dur ini tidak diterimai oleh akal berlakunya, sungguhnya. Itu dur musarrah. Sebab itulah jadi maknanya dur musarrah adalah perkara yang mustahil. Maka nak jadi dur tu kenapa? Daripada kita fardu kata Tuhan itu berhajat kepada yang menjadi. Maka berhajat kepada yang menjadi itu daripada kita fardu kata dia tu baru. Maka apabila dur tu mustahil, berhajat kepada yang menjadi pun mustahil juga. Dan apabila kata berhajat kepada yang menjadi itu mustahil, maka fardu baharu Allah pun mustahil juga. Dan apabila mustahil baharu, wajiblah kidamnya. Itu maka depan tu dia kata maka sabit, maka apabila sabit kidamnya. Begitulah. Dan satu laginya ada tulis di tepi, kedua dur mudmar. Maknanya artinya yang disembunyikan, maknanya dur juga tetapi sembunyi, maknanya susah nak faham sikit, dalam sikit, iaitu yang ada ia dengan beberapa martabat, dia banyak peringkat, seperti menjadi akan Zaid, menjadi Zaid akan Umar, dan Umar itu menjadi akan Bakar, dan Bakar itu patah balik. Bakar itu menjadi akan Zaid. Mana nak jadi dur musarrah tadi dua. Dua. Adapun di sini nak jadi dur mudmar tiga ke atas. Mana Zaid menjadikan Umar, Umar menjadikan Bakar, Bakar menjadikan Zaid balik. Kita tak pergi ke satu, kedua, ketiga, tak pergi gitu, kita patah balik. Cumanya satu menjadikan dua, dua menjadikan tiga, tiga menjadikan satu. Soalnya begitu. Kalau kita nak tukar namanya, nak ubah namanya, salah katanya satu menjadikan dua, dua menjadikan tiga, tiga menjadikan satu. Jadi maknanya tiga. Siapa yang menjadikan tiga? Jawabnya satulah yang menjadikan tiga. Satu tu siapa yang menjadikan satu? Jawabnya dua. Yang menjadikan satu ialah dua. Dua tu pula siapa yang menjadikan dia? Ialah tiga. Maka di situ pun cumanya tambah satu lagi lah yang di atas dur musarrah tadi tu. Cumanya di sini pun sama juga. Jadi apabila begitu, apabila kata satu menjadikan dua, dua menjadikan tiga, tiga dijadi oleh satu, maka pusing balik gitu, maka jadi semacam tadi. Ada beri pun
ada beri pun pada Umar mengikut misal dianya, pada tiap-tiap seorang itu ada dahulu dan kemudian, ada beri pun dahulu dan kemudian, ada beri pun ada dan tiada. Maka samalah ilat dianya. Dur ini pasal dia jadi mustahil, baik dur mudmar atau dur musarrah, maka mustahil dianya sebabnya ada berimpun dua yang berlawanan. Maka tiap-tiap berimpun dua berlawanan tu ialah perkara yang mustahil, tak diterima oleh akal akan sungguhnya. Cumanya dur mudmar ini dia banyak peringkat, banyak martabah. Jadi 3 jadi 4. Itu pun kalau kita 3 kalau 4 pun boleh. 1 dijadi oleh 2, 2 dijadi oleh 3, 3 dijadi oleh 4, 4 dijadi oleh 1 balik. Kalau 5 pun gitu juga. 1 baru. Siapa yang menjadikan 1? 1 itu kita kata dia baru. Setiap-tiap yang baru mesti kena ada yang menjadi. Maka siapa yang menjadikan 1 itu? Jawabnya 2 lah yang menjadikan 1. Maka 2 itu pun baru juga. Tak boleh kata dia qadim. 2 pun baru juga. Maka soalnya siapa yang membaharukan dia? Siapa yang menjadikan dia? Jawabnya ialah 3. 3 yang menjadikan 2. Maka 3 pun baru juga. Soalnya siapa yang menjadikan 3? Jawabnya 4. 4 maknanya 4 lah yang menjadikan 3. Maka 4 itu pun baru juga. Soalnya siapa yang menjadikan 4 itu? Jawabnya 5. 5 lah yang menjadikan 4. 5 tu pun baru juga. Maka 5 patah balik. Tapi dia kena patah balik. Nak jadi dur, dia kena patah balik. Maka 5 siapa yang menjadikan 5 ialah 1. 1 dijadi oleh 2, 2 dijadi oleh 3, 3 dijadi oleh 4, 4 dijadi oleh 5, 5 dijadi oleh 1. Jadi pusing balik gitulah. Maka tiap-tiap tu tiba dia menjadi dia ada dahulu, tiba dia kena jadi dia ada kemudian. Tiba dia hendak menjadi dia dah ada. Tiba kepada tilik kepada dia kena jadi dia kena tak ada. Itu jadi beri pun 2 benda yang berlawanan. Maka dur itu tak diterimai oleh akal. Jadi sekali lagi, jadi maknanya apabila kita fardu katanya Allah Ta'ala itu baru, tentulah dia tu berhajat kepada yang menjadi. Sebab tak boleh nak kata dia menjadikan diri dia sendiri pun tak boleh nak kata. Lagi pulanya nak kata ada sendiri diri, daripada tak ada kepada ada sendiri diri, tidak ada siapa pun yang menjadi, itu pun tak boleh nak kata juga. Sebab dibanding seperti neraca yang sama berat piringnya, tak boleh berat mana-mana sebelah, melainkan ada yang memberatkan. Begitu. Maka apabila kata Allah Ta'ala itu baru, mesti kena ada yang menjadikan Allah. Maka yang menjadikan Allah tak boleh kita nak kata dia qadim. Tak boleh kita nak kata dia tu qadim. Sebab apa? Kalau kata dia qadim, dialah Tuhan, bukan Allah. Tetapi langit bumi ini milik bagi Allah, bukan milik bagi dia. Maka Tuhan ini mesti kena memiliki segala-galanya. Maka nak kata yang menjadikan Allah itu qadim, bukan baru, itu tak boleh nak kata. Jadi makna yang menjadikan Allah itu mesti kena hukum kata dia pun baru juga. Maka yang menjadikan Allah itu siapa yang menjadikan dia pula? Jawabnya kalau kita patah balik itu maka jadi dur musarrah. Artinya satu lagi yang menjadikan Allah itu baru, ada satu lagi pula yang menjadikan dia. Lepas tu nanti patah balik. Maka jadi dur mudmar. Begitu. Itulah pasal katanya dur itu mustahil. Dan pulaknya tasalsul. Ni ada di tepi juga. Sambung dengan tadi. Dia kata ada pun tasalsul, maka misalnya bahawa Zaid menjadikan Umar, Umar menjadikan Umar, dan ia Umar menjadikan Khalid, dan demikianlah hingga tiada kesudahan bagi menjadikan bagi menjadikan itu.
Jadi nak jadi tasasul, kita pergi, jangan patah balik. Kalau patah balik, jadi dur. Jadi Allah baru, mesti kena ada yang menjadikan dia. Mesti kena ada yang menjadikan Allah. Yang menjadikan Allah tu cuba kita letak nama dianya satu masalah. Maka satulah menjadikan Allah. Maka satu macam tadi, tak boleh kita kata dia qadim. Tak boleh kata dia qadim, maka kita kena kata dia barulah. Sebab nak kata dia qadim tak boleh, sebab langit bumi ini, makhluk ini milik bagi Allah, bukan milik bagi satu. Kalau katanya satu tu qadim, mana dia Tuhan, tapi Tuhan macam mana tak memiliki segala-gala. Tak boleh kata dia tu Tuhan. Apabila tak boleh kata Tuhan, tak boleh kata dia tu qadim. Maka satu itu baru. Soalnya siapa yang menjadikan satu itu? Siapa yang menjadikan satu itu? Jawabnya dua. Dua itu pun tak boleh kata qadim juga. Dua itu baru juga. Apabila kata dua itu baru, siapa yang menjadikan dua? Jawabnya tiga. Tiga pun macam tu juga. Baru juga. Yang menjadikan dua akan tiga itu empat. Empat pun baru juga. Yang menjadikan empat itu lima. Hingga tiada berkesudahan. Jadi 6 naik 7 naik 8 sampai tak berkesudahan dah. Jadi maknanya fardu kitanya apabila mengikut cara tasalsulnya, sebab tasalsul dia kata artinya berhubung-hubung, maknanya bersambung-sambung, tidak berkesudahan. Jadi pada mengikut fardu kitanya, mengikut dakwaan kita sekarangnya, kalau tasalsul dia tidak berkesudahan. Tetapi kalau tilik pada wakil mesti berkesudahan. Kalau tilik pada wakil, tilik kepada yang sebenarnya, mesti kena ada kesudahan. Cuba kita tengok. Apa dia? Cuba kita tengok kepada kita manusia. Kita katanya, kalau kita undur balik, kita anak siapa? Kita anak siapa? Siapa ayah kita? Ayah bagi ayah kita tu siapa? Boleh kita apabila kita kembali, maka akhir-akhir jumpa dengan Adam. Apabila Adam tak jadi anak siapa-siapa. Sebab dia tidak ada bapa. Maka apabila kita kembali balik, mesti kena ada berkesudahan. Tetapi pada dakwaan kita tadi itu berhubung-hubung tiada berkesudahan. Tetapi pada wakilnya mesti kena ada berkesudahan, sebab kita ni cari humbi. Cari asal. Kita kembali pada asal dia tak bertambah. Apabila tak bertambah, mesti kena berjumpa dengan hujungnya. Tetapi sebelah balik ujung ni boleh bertambahan. Tengok, kita boleh jadi ada anak lagi, anak kita boleh jadi ada anak lagi, anak dia pun boleh jadi ada anak pula, ada tu jadi boleh jadilah tidak berkesudahan. Tetapi kita tanya, kita anak dia anak bagi bapa dia ni anak bagi akhir-akhirnya sampai kepada Nabi Adam, habis di situ, kesudahan di situ. Maka tetapi kalau katanya ada kesudahan, maknanya kalau kita katanya berhubung-hubung sampai berjuta-juta tapi ada kesudahan, maka nak kata ada kesudahan tak boleh. Sebab kalau ada kesudahan, yang berkesudahan yang akhir sekali, yang last sekali tu, yang baru juga mesti kena ada yang menjadi juga. Kalau nak bagi sudahnya, balik semula. Kalau balik semula pula jadi dur. Patah balik pula jadi dur. Mesti kena pergi tidak berkesudahan. Jadi kiraan tasasul, dia kena pergi dengan tidak ada berkesudahan, tidak berkesudahan. Tetapi pada wakilnya kita cari humbi. Humbi kitanya, asal kita ialah Nabi Adam. Jadi mana Nabi Adam tak jadi anak siapa? Tak jadi anak. Tak nafilah kata dia makhluk Allah Ta'ala. Jadi Nabi Adam tidak ada bapa. Mana Nabi Adam tak jadi anak bagi siapa-siapa. Jadi mana kalau kita cari ummi, mesti kena
Kenapa? Kena ada berkesudahan. Contoh satu laginya, ada kesudahan tengok syurga, nikmat syurga. Nikmat syurga kalau kita tengok ke depan dia, tengok masa depan dia, tak berkesudahan. Memanglah tak berkesudahan, itu tengok ke depan dia. Tetapi kalau tengok balik asal dia, tengok balik asal dia, kembali, hari ni ada, kemarin dah ada, kemarin dulu ada, tapi akhir-akhirnya jumpalah permulaan ada bagi syurga. Sebab syurga baru, jumpalah permulaan bagi ada. Jadi maknanya apabila kita cari humbi, cari asal tu mesti ada berkesudahan. Tapi hujung mesti tidak ada, boleh jadi tidak berkesudahan. Maka tasalsul pada fardunya, pada dakwanya tidak berkesudahan. Tetapi pada wakil, sebab kita cari humbi, cari asal, mesti kena ada kesudahan. Mana di situ ada berhimpun, berkesudahan dan tidak berkesudahan. Ada berhimpun, berkesudahan dan tidak berkesudahan. Maka berhimpun dua perkara yang berlawanan juga. Berkesudahan dan tidak berkesudahan itu adalah dua perkara yang berlawanan. Maka berhimpun dua perkara yang berlawanan adalah perkara yang mustahil. Lalu tu dur dan tasasul itu adalah perkara yang mustahil. Maka jadi pendek katanya dur dan tasasul ini adalah perkara yang mustahil. Kenapa pendek-pendeknya? Dur dan tasasul mustahil itu sebab berhimpun dua benda yang berlawanan. Cumanya pada dur itu berhimpun dua benda yang berlawanan ialah berhimpun ada dan tiada, dahulu dan kemudian. Tetapi berhimpun dua benda yang berlawanan pada tasasul itu ialah berkesudahan dan tidak berkesudahan. Maka lalu tu dihukum katanya dur mustahil. Tasasul pun mustahil. Itulah dia katanya. Dan kedua-duanya, yakni tiap-tiap keduanya, dur dan tasasul itu mustahil. Apabila dur dan tasasul mustahil, kenapa jadi dur tadi? Kenapa jadi tasasul tadi? Tasasul dan dur itu jadi daripada kata Tuhan berhajat kepada yang menjadi. Dan Tuhan berhajat kepada yang menjadi itu daripada kata dia itu baru. Kalau begitu apabila dur dan tasasul mustahil, berhajat kepada yang menjadi itu pun mustahil juga. Apabila berhajat kepada yang menjadi itu mustahil, maka baharu dia pun mustahil juga. Apabila mustahil baharu, apa nak kata? Kalau baharu tu mustahil, maknanya lawan baharu tu wajib. Apabila baharu tu mustahil, lawan baharu apa dia? Sedia, kidam. Apabila baharu itu mustahil, maknanya lawan bagi baharu itu adalah wajib. Sebab dia tak boleh ada yang satu lagi. Tak baharu, qadim. Tak qadim, baharu. Kalau kata mustahil baharu, maknanya qadim dia tu wajib. Tetaplah kidamnya. Tetaplah qadim Allah Ta'ala. Maka sebab tu dia katanya, dan apabila sabit kidamnya Ta'ala, apabila sabit tetap dah katanya sedia Allah Ta'ala. Kenapa tak tetap? Sebab kita kira kata baharu tu mustahil kan. Kenapa tak tetap kidamnya? Kenapa mesti kidam dia? Sebab kalau tak kidam membawa kepada jadi mustahil. Membawa kepada jadi dur dan tasasul yang mustahil kedua-duanya. Kalau gitu tak bolehlah kita kata dia tu baharu. Tetaplah dia tu kidam sedia. Apabila sabit tetap kejap dah kata kidam Allah Ta'ala. Apabila sabit, apabila tetap kejap dah sedia Allah. Kalau sungguh sedia Allah Ta'ala, tentulah mustahillah atasnya baru. Dia tak boleh nak katanya sungguh juga kidam, sungguh juga baru. Jadi beri pun dua benda yang berlawanan semacam tadi lah. Nak kata, dia kidam, dia juga baru. Tak boleh nak kata begitu. Tak boleh nak kata begitu sebab dua-dua ini dua perkara yang berlawanan. Kalau tak kidam, baharu. Kalau tak baharu, kidam. Begitu ya. Maka apabila tetap kidam, baharu tu mustahil. Apabila wajib kidam, maknanya baharu itulah mustahil. Begitulah.
Itu dalil tafsili bagi kidam. Kalau kita tilik tu, apabila kita faham akan dalil itu, maka lepas dah kita daripada taklid pada sifat kidam. Habis di situ. Ketiga, baqa. Artinya, maklumlah, ketiga pada sebut saja, bukan pada yang ada di Allah. Segala sifat Allah Ta'ala tak ada dahulu dan kemudian. Mana tiga baqa yang ketiga, memanglah ketiga tu tiga lepas kemudian pada dua kan. Tapi wujud satu, dua kidam, tiga baqa itu pada sebut saja atau pada tulisan saja. Tulisan dalam kitab, satu dia sebut wujud, yang pertama kali dia sebut wujud, sebut yang kedua pula dia sebut kidam, yang tiga pula dia sebut baqa. Itu maknanya tertib dia tu mengikut tulisan, begitu saja, bukan pada wakil. Artinya, arti baqa kekal. Artinya, arti baqa itu kekal. Itu terjemahan daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Bukan makna dia lagi. Bukan makna yang dimaksud lagi. Itu semata-mata apa dia? Terjemahan. Sebab seperti itulah kalau bahasa Arab salat, bahasa Melayu sembahyang, bahasa Arab siam atau saum, bahasa Melayu puasa. Tapi kena tanya pula apa makna salat, apa makna sembahyang? Ialah beberapa perbuatan, beberapa perkataan yang mulai dengan takbir yang dikesudahan dengan salam. Saumun artinya puasa, itu apa maknanya? Ialah menahan daripada perkara yang membatalkan puasa. Maka artinya, arti baqa, terjemahan dianya kekal, bahasa Melayu gitu. Dan makna di sinilah, kalau tanya apa makna baqa, tak boleh kita jawab kekal. Kalau jawab kekal tu bukan jawab makna baqa, jawab terjemahan baqa. Kalau orang tanya apa makna baqa, kita tak boleh jawab dengan kata kekal. Kalau orang tanya apa terjemahan baqa, tu kepada bahasa Melayu, itu boleh jawab kata kekal. Maknanya makna baqa yang dimaksud dengan kata baqa yang ialah sifat Allah Ta'ala itu. Maknanya sedikit sebagai maklumat, makna yang kita selalu apa makna tu maknanya yang dikandakan, yang dimaksudkan, yang dikandakan. Kekal Allah, baqa Allah, apa maknanya, apa maksudnya? Maksud dia, makna dia, maksud dia. Sebab makna ambil pada ana yakni kanda. Maknanya ketiadaan, kesudahan bagi wujudnya, bagi wujud, ketiadaan kesudahan, mana tidak berkesudahan. Ketiadaan kesudahan, mana tak berkesudahan bagi wujud, yakni bagi ada Allah. Jadi ada Allah tak berkesudahan, mana tidak ada hujung bagi ada dia. Itu makna dia. Makna bagi baqa atau kekal, ketiadaan kesudahan bagi wujud, mana tak berkesudahan bagi adanya. Mana ada dia tu ada yang tidak berkesudahan. Ada dia, ada Allah tidak berkesudahan. Ada sampai ke bila-bila, itulah yang kita dah cakap, ada Tuhan ada sampai ke bila-bila. Itu mana kata ada dia, ada tidak berkesudahan. Tetapi kalau tengok pada cakap
cakapan kitab tu ketiadaan kesudahan bagi wujud. Itu susah nak faham sikit. Kita ambil maknanya ada dia tu ada tidak berkesudahan. Maknanya kalau ada dia berkesudahan, mana dia akan jumpa dengan tak ada. Begitulah. Kalau ada dia tu berkesudahan, maknanya suatu hari akan tak ada dia. Walaupun sekarang ada, suatu hari akan tak ada dia. Itu makna ada dia berjumpa dengan kesudahan. Ni macam ni. Yang kita selalu cakap, ajal. Sampai ajal. Apabila ada seorang itu meninggal, mati, kita jawab katanya sampai ajal dia. Sampai ajal dia. Sebab apa dia? Ajal tu maknanya akhir. Ajal maknanya akhir. Mana dah sampai ajal hidupnya. Kita cakap gitu kan. Dah sampai ajal hidupnya. Maknanya dah sampai ke akhir hidupnya. Selepas pada akhir, tak ada lah. Tak ada hidup lah. Jadi mati. Maknanya, ajal tu maknanya akhir, hujung. Maknanya, hidup dia dah sampai ajal. Apa maknanya? Maknanya hidup dia dah sampai ke akhir. Sampai ke saat akhir. Sampai ke minit akhir. Mana selepas pada akhir itu, maknanya mati dah dia. Contohnya, kalau kita belayar perahunya, apabila perahu tu sampai ke pekalannya, mana situlah ajal. Kita belayar perahunya, kita berjalan mengikut jalanan laut. Apabila perahu itu berjalan, berlari di atas airnya, maka sampai di pekalannya, maka sampailah ajal. Maknanya akhir di situ. Perahu dah tak boleh pergi. Sebab kalau pergi naik atas darat lah. Mana sampai ke ajalnya. Maknanya kalau ajal tu mana sampai akhir hidup. Mana hidup dia tu dah sampai akhir. Mana selepas pada akhir ada lagi? Tidak ada. Kalau ada lagi tak panggil akhir pula. Maknanya begitulah ajal, sakatan masa dia. Sakatan masa hidup dia. Ke hujung dia. Kembali di sini. Maknanya mana kekal ketiadaan kesudahan bagi wujud. Mana tak berkesudahan bagi ada. Mana ada dia tu tak berkesudahan. Mana ada sentiasa ada lah. Selepas pada ada sampai ke bila-bila lah. Jangan tak ada sama sekali lepas pada ada. Sebab kalau jadi tak ada selepas pada ada tu maknanya binasa. Tak kekal. Sekali lagi tafsir makna artinya ini tafsir huraian bagi ketiadaan kesudahan bagi wujud. Artinya ini bukan terjemah. Ini bukan terjemah, hanya artinya tiada memutus adanya itu oleh Adam. Ini huraian bagi ketiadaan bagi wujud, ketiadaan kesudahan bagi wujud. Apa maknanya? Apa makna ketiadaan kesudahan bagi wujud? Tiada memutuskan adanya itu oleh Adam, oleh tiada. Jadi ada tidak diputus akan adanya oleh tiada. Memang makna dia sama. Maknanya dia susah nak cerita jadi sebutan jadi senang faham tu. Memanglah ibarat cakapan tu jadi itulah. Sebab tu dalam kitab usul dia katanya maknanya cakapan tu jadi tak luas. Dalam kitab usul memanglah ibarat cakapan ulama dalam kitab usul tu tak luas. Mana nak cari perkataan jadi senang faham tu susah. Tak payah nak cari perkataan. Jadi berhajat kepada kita hurai.
berhajat kepada huraian di atas perkataan ulama dalam kitab usul. Jadi tiada memutus adanya oleh Adam. Maknanya ada tiba-tiba jadi tak ada. Mana tak ada adalah memutus akan ada. Mana memadam akan ada oleh tiada. Tiada memadam akan ada. Seperti air memadam akan api. Menyala api masih menyala, api masih menyala, maka memadam memutus akan menyala api itu oleh air. Salah gitu. Api sedang menyala, sedang berbara, maka memadam memutus akan bernyala api itu oleh air. Begitulah. Jadi maknanya ada dia tidak diputus oleh Adam. Maknanya tak berjumpa dengan tiada sama sekali. Ada dia tak berjumpa dengan tiada sama sekali. Itu makna ketiada kesudahan bagi ada dia lah. Begitulah. Jadi pada katanya bakak-bakak ni mesti kita i'tikad bahasanya Tuhan kita ada sampai ke bila-bila, tak ada kesudahan bagi adanya. Tuhan kekal. Kita kata Tuhan kekal, mana Tuhan kita tak boleh tak ada, tak binasa sama sekali, ada sentiasa ada. Itulah maknanya orang tu dah faham dah tu. Mana ada sentiasa ada, tak ada sama sekali masa depan. Tak ada sama sekali masa depan. Begitulah. Sebab baka itu maknanya menafikan tak ada selepas pada ada. Cakap mudah-mudahnya menafi, menidakkan akan tak ada selepas pada ada. Kalau kidam kalau baka itu menafikan tak ada selepas pada ada. Kalau kidam menafikan tak ada belum pada ada. Jadi maknanya kidam tu menafikan Adam sabit. Dan baka itu menafikan Adam lahid. Sebab dia tak ada ni dia dua tempat saja. Tak ada belum pada ada, tak ada kemudian pada ada. Dua tempat itulah. Tak ada belum pada ada, kita panggil Adam sabit. Tak ada selepas pada ada panggil Adam lahid. Begitulah. Dan mustahil lawannya. Dan mustahil lawannya, dan lawan bagi baka itu adalah perkara yang mustahil. Apa dia lawan bagi baka, lawan bagi kekal? Iaitu lawan fana bahasa Arab. Bahasa Melayu artinya binasa. Jadi mana binasa itu lawan bagi kekal. Maka binasa itu adalah perkara yang mustahil. Binasa itu lawan bagi kekal. Kalau ambil bahasa Arab, fana itu lawan bagi baka. Maka fana itu adalah perkara yang mustahil, tak berlaku sama sekali. Tak berlaku, tak diterimai oleh akal sama sekali. Habis di situ. Dan apabila kita dah tetap kata, apabila dah tahu kata Tuhan kita kekal, tak binasa sama sekali, maka mestilah kena tahu dalil pula. Maka dia katanya, dan dalil baka Allah Ta'ala itu bahawasa jika ada ia binasa, nascaya adalah ia baharu. Kerana tiap-tiap yang binasa itu harus ada dan tiada. Dan tiap-tiap yang harus ada dan tiada itu baharu. Dan baharu Allah Ta'ala itu mustahil. Kerana telah sabit kidamnya. Ta'ala. Maka sabitlah bakaknya. Dan apabila sabit bakaknya, mustahillah binasanya. Jadi untuk jadi ulasannya, dalil bagi sifat baka ini dia akan kembali kepada dalil bagi sifat kidam. Dalil bagi sifat baka dia akan kembali kepada dalil bagi sifat kidam.
Jadi maknanya apabila kita tahu dalil qidam, mestilah juga kita tahu dalil bagi sifat baqa. Maka macam mana tu kita tengok di hari ni tu masa dah sampai. Kita tengok minggu depan lah huraian dia. Huraian dalil bagi sifat baqa tu kita sambung minggu depan. Untuk hari ni kita sekadar itu dulu. Dengan katanya dan dalil baqa Allah Ta'ala itu baharu. Bahawasan jika ada ia binasa. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح يد إلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah lagi 10 minit kita sambung kitab Baqarah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.